Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan mulakan tahun baru kita dengan tajuk yang pertama iaitu daya dan gerakan di bawah tajuk 1.1 daya paduan. Baik, okey. Jadi kita teruskanlah untuk nak jadi engineer yang arkitek yang futuristik ni kita belajar dululah. So inilah penting kita belajar tiga daya apa ni. Okey, silap kita ada daya paduan. Kita ada daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. Okey, so kita mulakan pagi ini dengan tajuk daya paduan. Jadi kita ambil dua standard pembelajaran untuk kita pelajari pada pagi ini. Jadi anda boleh menyatakan maksud daya paduan. Okey, so apa itu maksud daya paduan? Dan yang kedua ialah menentukan daya paduan. So kita akan mempelajari dua kaedah untuk mencari daya paduan. Jadi bila berkaitan dengan daya paduan, kita ada dua orang peserta sedang bertanding dalam suatu pertandingan tarik tali. Jadi kita ada peserta A menarik daya ke kiri dan kita ada peserta B menarik daya ke kanan dengan daya FB. Dan inilah bendera lah, maknanya kedudukan sebelum pertandingan dimulakan. Okey. Okey. Jadi apakah yang menentukan sama bendera yang diikat pada tali itu berada dalam keadaan pegun, sama ada bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Jadi kita akan menjana idea daya paduan dan menentukan arahnya. Jadi kita ada satu aktiviti yang mudah yang mana kita hanya tengok sini je lah, tak dapat nak buat di makmal. So kita ada dua natural spring dan kita ikatkan pada satu blok kayu, okey, yang kita letakkan pemberat 1 kg di sini. Jadi apa kita buat ialah kita tarik bongkah kayu menggunakan natural spring A dan natural spring B pada arah yang bertentangan sehingga kedua-dua bongkah kayu pegun. Rekodkan bacaan natural spring dalam jadual 1. Ulangi langkah 2 dan 3 masing-masing untuk keadaan bongkah kayu. Maksudnya macam mana bila dia bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. So kita ada 3 keadaan. So bacaan natural spring dalam bila keadaan pegun, bila pegun maksudnya natural spring A seimbang dengan natural spring B. Ya, kita tarik pada arah yang bertentangan. Jadi seimbang, jadi blok kayu tidak bergerak. Kalau kita nak dia bergerak ke kanan, maka natural spring B mestilah lebih besar daripada natural spring A. Jadi 10, 5. Dan kalau bergerak kiri, natural spring A mestilah lebih besar lah daripada natural spring B. Jadi apa yang kita dapat daripada eksperimen ini? Okey, bandingkan bacaan kedua natural spring apabila bongkah kayu itu yang pertama pegun. Bila bahasa dia pegun? Pegun bermaksud kedua-dua daya natural spring A dan B adalah sama. Bila masa bergerak ke kanan, bergerak ke kanan maksudnya B menang lah kan. So maknanya natural spring B lebih besar daripada natural spring A. Dan yang kedua, bergerak ke kiri maksudnya A menang. So A lebih besar daripada B. So nyatakan hubungan antara arah gerakan bongkah kayu dengan arah daya yang bertindak ke atas bongkah kayu itu. So arah gerakan bongkah kayu mengikut arah daya yang lebih besar. Maksudnya kalau kita nak dia bergerak ke kanan, maka daya yang tarik ke kanan iaitu B mesti lebih besar lah daripada A. Kalau kita nak bergerak ke kiri, maknanya daya A mesti lebih besar daripada B. Jadi kalau daya itu lebih besar, maka objek itu akan bergerak ke arah daya tersebut. Okay. Jadi inilah kita tengok pada gambar rajah yang ada dalam buku teks kita lah. So apabila dua daya yang sama magnitud pada arah bertangan bertindak pada satu objek yang pegun, objek itu akan kekal pegun. Maksudnya kedua-duanya menarik dengan daya yang sama tapi arah bertentangan, jadi tak ada siapa yang menang lah. Seri je. Okey, kalau daya dia bertentangan tetapi magnitud yang berbeza. Jadi contohnya kat sini B menang, maksudnya B lebih besar daripada daya ke kiri lah. Dan itu juga terbaliknya, kalau yang merah ni daya lebih besar daripada daya yang baju biru ni, maka dia akan menang. Okay. Jadi kita dapat satu kesimpulan ataupun satu definisi yang pertama iaitu daya paduan. So daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek.
Kalau ni dia tulis secara vektor, tapi cikgu rasa tak payah sebut, tak apa. Kita sebut ialah daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Contohnya kereta ini, dia ada dua daya yang bertindak, satu je 1 Newton ke kiri, ke kanan, satu lagi 50 Newton ke kiri. Jadi daya paduan dia adalah 100 tolak 50 bersamaan 50 Newton. Jadi daya paduan adalah 50 Newton, bermaksud yang ke kanan lebih besar, jadi kereta ni akan bergerak ke kanan. So nanti kita akan belajarlah apa-apa daya tidak pada kereta ini. Okey. Jadi kita ada aktiviti yang seterusnya ialah menentukan daya paduan yang terhasil apabila dua daya bertindak pada satu objek dalam satu sata. So tadi kita katakan daya paduan maksudnya satu daya tunggal. Daya tunggal ni hasil daripada kita campur, minima ialah dua lah, minima dua daya dan maksima tak ada lah. Okey. Tapi kita dalam untuk pelajari kita akan ada kita nak cari daya paduan melalui dua daya. Dan dua daya bertindak ni dia ada banyak dia punya arah lah. Okey, kita ambil yang pertama dulu. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Apa maksudnya? So kita ada kotak ni, objek ni ditarik oleh daya 5 Newton ke kanan, ditarik oleh daya 12 Newton ke kanan. Jadi berapakah daya paduan dia? Jadi yang ini mudah sebab kita campur macam biasalah, 5 campur 5 campur 12 ialah 17 Newton. Jadi daya paduan dia ialah 17 Newton dan objek ini akan bergerak ke kanan dengan daya paduan 17 Newton. Okey, sebab tak ada siapa yang nak tarik belah sini. Okey, so objek akan bergerak ke kanan. Okey, seterusnya situasi yang pertama lagi, kita ada seekor kuda dengan tuannya. So seekor kuda menarik kereta dengan daya 500 Newton, dibantu oleh seorang peladang yang menolak kereta tersebut dengan daya 200 Newton. Bermaksudnya kuda bergerak ke kanan 500 Newton. Orang dia pun juga tolak ke kanan dengan daya 200 Newton. Jadi arah yang sama kan. Jadi daya paduan jadi lebih besar lah. So 500 tambah 200 jadi 700 Newton. Okey. Okey, sekarang kita ada situasi yang kedua. Dua daya bertindak kat satu objek pada arah yang bertentangan. Apa maksudnya? Dua daya tadi 12 Newton, satu lagi 5 Newton. Bermaksud 12 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri. Jadi arah yang berbeza. Jadi kita campur jugalah. Campur kita jadi apa? Kita akan buat 12 ke kanan positif dan campur dengan negatif 5. Negatif ni maksudnya daya tu bergerak ke kiri. Biasanya kita ambil ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Biasanya lah. Jadi kita campur, kita dapat 12 tolak 5 dapat apa? 7 Newton. Jadi daya paduan ialah 7 Newton. 7 Newton ni ialah positif. Bila positif, so akan bergerak ke kanan. So objek ini akan bergerak ke kanan. Sebab daya yang lebih besar ialah arah ke kanan. So daya paduan 7 Newton. Itu maksud dia. Kalau tadi campur 2 dapat 17 kan. Dia lebih besar. Tapi ini sebab ada yang ni dah bertentangan. Jadi dah lebih kecil lah nilai dia. Okay. Okey, kita ada kuda dengan peladang tadi. Kuda ni dia tarik daya 500 Newton tadi lah. Tapi peladang tu dia tarik dengan daya 200 Newton. Dia tak nak bagi kuda ni ke depan. So maknanya sekarang ni siapa yang menang? Jadi kita lihat kuda dia bergerak dengan so kuda menarik dengan daya seorang 200 tolak 500. Jadi bersama dengan negatif 300 Newton. Siapa yang menang Okey, kat sini sepatutnya ialah kuda ni lah. Sepatutnya sebab dia ada 500 Newton kan. Cikgu salah ni. So 500 dia sepatutnya ke kanan. Tolak dengan 200 ke kiri. Sepatutnya dapat 300 lah. Sepatutnya ini positif. Minta maaf. So maksudnya kuda ni menang lah. So dia akan bergerak ke kanan. So orang ni kalah. So akhirnya kereta ni akan bergerak ke depan dengan daya 300 Newton. Okey. Tahu sekarang ni kita ada situasi yang ketiga. Kita ada dua daya 8 Newton dengan 6 Newton. Tetapi mereka arah yang tak sama. Arah dia ialah apa? Berserenjang. Bersenjang bersudut tepat di sini. Maknanya seorang ke sini, seorang lagi ke atas. Jadi macam kita nak selesaikan? Jadi kita tak boleh campur lah. 6 campur 8 tak boleh. Bukan 14 jawapan dia. Ataupun 8 tolak dah. Bukan 2 Newton. So ada cara dia. So mari kita lihat cara yang pertama.
Jadi kita lengkapkan rajah segi 4 dengan sisinya terdiri daripada 2 daya yang saling berserenjang. So kita lengkapkan segi 4 ni. So maksudnya yang ini selari, satu lagi yang ini. So kita ada 2 daya yang selari lah. So kita lengkapkan dia lah, seolah jadi macam segi 4 selari. Kemudian kita lukis perpenjuru. So perpenjuru yang mungkin daya paduan F. So perpenjuru antara dua ni lah, 6 dengan ni. So penjuru ada 2, tapi kita pilih titik antara 8 dan 6 Newton. So inilah perpenjuru dia. Dan hitungkan panjang penjuru dengan teorem Pythagoras. So apa kita buat ialah kita pakai teorem Pythagoras. Kalau ini 6, 8, so ini akan jadi 10 lah kan. 6, 8, 10. Sebab ini 3, 4, 5 kan. Kita belajar teorem Pythagoras. Ataupun kita ambil punca kuasa 2 lah, kita dapat 10 Newton. Jadi hitungkan sudut antara penjuru dengan satu sisi bagi segi 4 tempat ni, sebab sudut ni lah. Sebab kita nak tahu arah dia. Sebab daya paduan ialah vektor. Daya vektor, bila vektor kita tahu magnitude dia 10 Newton, kita kena tahu arah dia. So macam nak tahu arah, kita ukur sudut ni. So bila ukur, kita pakai matematik lah. Nak pakai ni sudut kan. Cikgu pakai cos. Kenapa pakai cos? Sebab ini 8, sebab cos theta kan, sebelah dengan hypotenuse. So 8 bagi 10 dapat 0,8. Jadi theta persamaan 36.9 darjah. Bermaksud daya paduan ni adalah 36.9 darjah daripada paksi X. Ataupun 36.9 darjah daripada timur. Contoh je lah. Dia pergerakan dia. Okey. Now kita pergi kepada seterusnya. Cikgu rasa dia benda yang sama. Okey. Tahu. Kita pergi pada situasi yang ketiga. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang. Tak berserenjang maksudnya ada sudut lah. Contohnya, kita tarik sebuah bongkar kayu dengan magnitude dan arah daya-daya yang berlainan dan perhatikan kesal gabungan dua daya itu ke atas bongkar kayu. So, kita pernah buat kan, kita ada kayu ni, kita tarik, dia tak akan ikut sini atau ikut sini, tapi dia ikut mana? Dia akan ikut sini kan. Dia benda ni kita biasa buat lah dalam hidup harian kita lah. Okey, so apa yang berlaku ialah kayu bergerak lurus ke kanan. Okey, ke arah sini. Jadi sekarang ni cikgu nak memperkenalkan dua kaedah yang kita panggil kaedah segi 4 selari. Satu lagi ialah kaedah segi 3. Yang tadi kita dah buat ialah kita sebut kaedah segi 4 selari. Maksudnya kita ada dua daya ni, 6 dengan 8. Macam nak cari daya paduan? Cikgu kita ada dua kaedah. So kaedah pertama ialah segi 4 selari. Mudah je, tak susah. Okey, macam mana kita nak buat segi 4 selari? Kita bentukkan segi 4 selari ni. So cikgu mula titik O. Titik O ni maksudnya apa? 6 Newton dengan 8 Newton bermula pada titik O. Okey. Jadi kita lengkapkan segi yang sisi atas ni dan sini. Dan lepas tu kita ambil apa? Perpenjuru daripada titik O pergi ke sinilah. Gitu. Ini ialah kaedah segi 4 selari. Kemudian kita tengok pula kaedah yang kedua ialah kaedah segi 3. Kaedah segi 3 ni macam mana? Okey, ni F lah. So kita ada mula titik O. Dan kita ambil ini ialah apa ni? 6 meter kan. Ni ialah 6 meter. Tapi lepas tu kita nak gabung dengan 8 Newton kan. So apa kita buat ialah yang 8 Newton kita mula kat sini. So maksudnya dia ada mula sini sambung kat arrow ni kan. So daya paduan dia kat pada daya paduan dia daripada mula ni O sampailah ke hujung ni. Nampak tak? Gitu. Okey. So ini ialah kaedah segi 3. So ini ialah daya F. Okey. Boleh juga kita mula daripada yang 8 Newton ni. So kita ambil sini daripada O ya 8 Newton dan kita naik ke atas dan di mana daya paduan dia? Daripada O pergi ke hujung ni. Nampak tak? So pasal tak? Ini segi 3 pertama segi teori kita gabungkan menjadi satu segi 4 selari. So ini kaedah segi 3 Okey. So boleh ingat boleh faham ni. Okey. Okey juga F. Okey, so mari kita buatlah satu soalan yang mencabar.
So yang ini pelajar tengok dululah. Nanti akan diberi tugasan lah untuk buat sendiri. So langkah pertama ialah perlu ada protector iaitu jangka sudut. Langkah kedua dan radas yang kedua perlu ada pembaris meter lah. Okey, sebab kita bila nak menentukan ni, biasa kita buat ukuran untuk menentukan berapa panjang daya paduan kita. So langkah pertama ialah kita tentukan skala. So kena ada skala. So cikgu pilih skala yang mudahlah, 1 cm mewakili 200 sebab kita ada dua daya. Contohlah kapal ni ditarik oleh daya 1000 Newton dan ini ditarik oleh daya 2000 Newton. Jadi 1 cm mewakili 200 Newton. Okey, langkah yang seterusnya ialah kita guna pembaris dan protektor, lukis dua daya F1, F2 dari satu titik yang sama. Pasalnya ini bukan 90 darjah, ini ialah 60 darjah. So, langkah pertama ialah kita ada titik O. Okay. Kemudian, kita lukiskan F1. So, F1 ni berapa panjang nak lukis? So, F1 ni berapa nilai dia? 1000 Newton. So, 1000 Newton, kita nak tukar jadi 1000 bagi 200 adalah apa? 1000 bagi 2, 5 cm lah. So bermakna kita lukis sepanjang 5 cm. So ambil pembaris, ukur panjang 5 cm. Alright. So lepas tu kita tandalah titik Q ke. Okay. So kita labelkan lah 5 cm bersamaan 1000 Newton. Okay. So dah lengkap kan. Kemudian kita ada daya F2. So kita dah buat segi 4 selari kan. So kalau segi 4 selari, daya F2 tu kita kena ambil dekat titik O. Okey. So ambil jangka sudut. Kena ambil jangka sudut. Kenapa? Sebab kita nak ukur sudut ni 60 darjah. So macam mana kita nak ukur? So ni kita letak jangka sudut. Anda boleh buat nanti sama-sama kita akan buat nanti. So ini ialah F1 tadi. So daripada F1 kita nak lukis 60 darjah. So mana 60? Ni lah kan? Mana sini. Okey, 60 darjah. Okey, situ. Tu 60 darjah kan? Berapa panjang nak lukis? So ini 2000 kan? So bila 2000 bagi 200 bermaksud 10 cm. So panjang dia ialah 10 cm. So kita ambil pembaris, ukurlah 10 cm. Okey. So kita tandakan titik P. Q. Tadi ni P ni Q. So kita labelkan lah. 10 cm ni bersamaan 2000 Newton. So kita dah ada F1, kita dah ada F2. So langkah seterusnya ialah kita nak membentuk segi 4 selari. Tadi kalau sudut tepat sedang, tapi dia dah ada sudut. So kita kena buat kaedah yang you all belajar lah kan dalam mathematics. Tapi cikgu tunjuklah cara yang mudah. So apa cikgu buat ialah lengkapkan segi 4 selari. So apa kita buat ialah cikgu gariskan garisan ni. So garisan ni, garis. Dan ambil protector. Letak situ. Sebab kita nak ukur apa tadi? 60 darjah. Mana 60? Sini kan? So kita lukiskan 60. So ambil situ. So yang ni akan selari lah. Betul tak? Sebab sudut ni, sudut sini ialah 60 darjah. Okey. So kita buang protector. Dan kita tandakan lah daya yang selari tadi. Okey, kemudian yang kedua pula, cikgu sambung terus. Dan kita tak nak ukur kan, sudut ni tadi apa? Ni kononnya F1 lah. Kita nak ukur F2 kan. So, ambil juga protector. So, ukur berapa sudut tadi? 60 darjah. Dan macam tu. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan apa? Bertemu kan? Okey, so kita dapatlah 1 cm sama dengan 2000 Newton. Jadi, langkah seterusnya ialah kita lukis penjuru. Penjuru mana? Mesti yang mula daripada O lah. Okey, so kita lukis. So kita sampai situ kan. So kita nak tahu berapa panjang dia. So kena ukur lah. So ukur, ambil pembaris. Cikgu ukur dapat lebih kurang 13.2 lah. Sebenarnya 13.2. Dan ini kita labelkan sebagai F lah. So ini merupakan daya paduan kita. Maksudnya kalau ditarik oleh daya ni, dua daya ni, kapal ni akan bergerak ikut mana? Akan ikut sepanjang apa? Arah sini. Ini arah gerakan kapal tadi lah. Jadi kita ambil pembaris tadi dah ukur 13.2 dan kita darab balik dengan skala kita. So kita dapat 13.2 darab 200 bersamaan dengan 2640 Newton daya lah. So antara ni. Dia bukan campur 1000 tanpa 2000 kan. 3000. Tapi antara dua tu lah dia dapat 2640 Newton. Okey. Itu jawapan bagi menggunakan kaedah segi 4 selari. Okey. Yang kedua.
Okey, kita ada kaedah segitiga. So, kaedah segitiga, kita mula juga titik O tadi. Tapi skala yang sama. So, titik O. Okey. So, cikgu ukur. F1 kan. Berapa panjang tadi? 5 cm kan? Okey. Tak adalah P. So, labelkan. Kemudian, cikgu ambil protektor. So, sudut dia apa? 60. Tapi, kali ni tak sambung sini. Sebab dia segitiga, dia mesti mula daripada P. So, maknanya P. So, ini P ialah, OP ialah ni lah kan? Dan sudut ni ialah, maksudnya F2 ni dari sini ialah berapa tadi? 60 darjah. So, apa kita buat? Ni cara dia. Cikgu straightkan dia. Ambil protektor. So, tandakan 60. So, kita dapat. So, ini adalah F2. Okey. F2 Okey. Nampak tak? Okey. Sekali ni F2 cikgu sambung kat sini. Begitu. Okey. Langkah seterusnya ialah, kita labelkan lah R. So, kita ukur. Make sure dia apa? 10. Kenapa 10? Sebab 2000 kan? So, 10 cm lah. Okey. So, lepas tu, so, mana daya paduan dia? So, kalau segitiga, daripada mula O sampailah ke hujung R ni. Okey. So, lukis je lah. Nampak tak? So, ini adalah daya paduan kita. Dan apa kita buat ialah, kita ukur lah berapa panjang dia. Cikgu ukur 13.2. Nampak tak? Sama kan? So, dapatlah 13.2 darabnya samalah 2640. Maknanya sama je lah. Kaedah segitiga ni dengan segi 4 sari dia sebahagian. Okey, ada soalan tak? Boleh ingat tak? So, lepas ni you all akan buat latihan. Okey, so kita berhenti di sini dululah. So, kita sambung pada perbincangan latihan soalan yang you all kena buat sekarang. Okey, sekian. Terima kasih.